Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati doktor kami iaitu Dr. Muhammad Syawbari bin Othman dan juga rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang iaitu saya sendiri, Nurul Ashikin, Nurul Najihah, Muhammad Hilmi, Muhammad Ashraf, Harry Henderson dan Muhammad Syuaib. Pada hari ini, kumpulan kami akan membincangkan tajuk kami iaitu pengurusan bilik darjah. Kumpulan kami juga menyediakan satu nota berbentuk PowerPoint sebagai bahan tambahan untuk anda lebih faham. Kami berharap kamu semua akan memberikan perhatian kerana kami ada menyediakan sedikit hadiah semasa kuis dijalankan nanti. Sebagai pembentang pertama, saya akan menerangkan apa yang terkandung di dalam tajuk pengurusan bilik darjah, menerangkan hasil pembelajaran dan juga memberikan konsep pengurusan bilik darjah. Tajuk-tajuk dalam pengurusan bilik darjah merangkumi konsep pengurusan bilik darjah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan bilik darjah, rutin bilik darjah dan disiplin bilik darjah. Hasil pembelajaran yang dapat anda belajar melalui tajuk ini ialah menerangkan konsep pengurusan bilik darjah. Yang kedua, menganalisis ciri-ciri persekitaran pembelajaran yang kondusif dari aspek fizikal dan psikososial. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis rutin bilik darjah untuk meningkatkan kesedaran dan amalan tanggungjawab sebagai guru beriltizam. Yang keempat ialah menghubung kaitkan keiltizaman guru dalam amalan rutin dan peraturan bilik darjah ke arah mewujudkan persekitaran pembelajaran bilik darjah yang optimum, menerangkan konsep disiplin bilik darjah dan menganalisis faktor-faktor yang menyumbang kepada masalah disiplin dalam bilik darjah. Seterusnya, saya akan beralih pula kepada konsep pengurusan bilik darjah. Apa yang dimaksudkan pula dengan pengurusan bilik darjah? Ia boleh didefinisikan sebagai tindakan dan strategi yang digunakan untuk mengekalkan peraturan bilik darjah. Seorang guru perlu membina keadaan bilik darjah yang kondusif dan mengurus disiplin murid secara berkesan. Selain mengajar, guru juga berperanan sebagai pengurus iaitu mengurus rutin bilik darjah, mengurus murid-murid supaya menjalankan tugas mereka mengikut jadual bertugas seperti membersihkan bilik darjah dan menyusun kerusi meja, mengurus murid-murid supaya mematuhi segala peraturan bilik darjah dan sebagainya. Baiklah, saya akan memberikan pembentangan ini kepada Nurul Najihah untuk meneruskannya. Baiklah, sekarang ini saya akan teruskan dengan faktor-faktor pengurusan bilik darjah. Bagi melaksanakan peranan pengurus yang berkesan, guru perlu tahu iklim persekitaran bilik darjah dan faktor-faktor yang mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang sihat. Terdapat dua faktor yang mampu menyumbang kepada suasana tersebut. Yang pertama ialah faktor fizikal dan yang kedua ialah faktor psikososial. Faktor fizikal ialah di mana suasana bilik darjah dapat meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Suasana bilik darjah yang menarik adalah kondusif untuk pembelajaran. Susunan peralatan dan kemudahan seperti meja, kursi dan lain-lain akan meningkatkan lagi keberkesanan. Sebagai contoh, penyusunan kerusi dan meja mengikut kumpulan akan memudahkan lagi interaksi antara pelajar dengan pelajar dan guru dengan pelajar. Seterusnya ialah faktor psikososial. Faktor psikososial ialah hubungan antara keperluan emosi individu dengan persekitaran sosialnya. Terdapat beberapa ciri-ciri persekitaran psikososial yang sihat dalam bilik darjah. Antaranya ialah suasana selesa dan mesra. Yang kedua ialah bebas daripada ancaman bahaya fizikal. Baiklah, seterusnya ialah faktor-faktor yang memberikan kesan kepada persekitaran psikososial. Yang pertama sekali ialah pendekatan pengajaran, di mana guru perlu mengambil kira keperluan murid, perkembangan kognitif dan gaya pembelajaran pelajar yang berbeza. Antara keperluan pelajar ialah keperluan untuk memahami matlamat dan objektif pengajaran. Seterusnya melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran. Faktor yang kedua ialah gaya kepimpinan guru. Gaya kepimpinan yang berbeza akan memberikan kesan kepada suasana pembelajaran pelajar. Terdapat 3 jenis kepimpinan. Yang pertama sekali ialah kepimpinan autokratik, di mana guru mengawal pelajar melalui ganjaran dan hukuman serta menekan murid yang melakukan kesalahan.
Sebagai contoh, guru yang sering memarahi muridnya yang tidak dapat melaksanakan tugasan dengan baik akan mewujudkan suasana kelas yang tertekan. Gaya kepimpinan yang kedua ialah kepimpinan demokratik, di mana guru berkongsi tanggungjawabnya dengan pelajar. Sebagai contoh, guru yang mempunyai sifat kepimpinan ini sering mengambil berat dan mesra terhadap pelajarnya. Tetapi dalam masa yang sama, beliau juga mempunyai sifat yang tegas. Guru yang mempunyai sifat kepimpinan ini dapat membantu pelajar membina penghargaan ke diri mereka. Gaya kepimpinan yang terakhir ialah kepimpinan laissez-faire, di mana guru yang membuat kerja sendiri dan memberikan kebebasan kepada pelajar. Sebagai contoh, pelajar diberikan kebebasan untuk membuat kerja masing-masing. Dan guru yang mempunyai sifat ini akan mewujudkan suasana bilik darjah yang tidak terancang. Dan pelajar yang ingin belajar akan berasa kecewa. Seterusnya ialah komunikasi dan cara interaksi. Komunikasi yang berkesan akan menjadi asas kepada pengurusan bilik darjah yang baik. Kemahiran berkomunikasi dapat memberikan peluang kepada guru untuk bersikap mesra dan berinteraksi dengan murid-muridnya. Terdapat dua kemahiran dalam komunikasi. Yang pertama ialah kemahiran dalam menghantar maklumat. Kemahiran menghantar maklumat ini merupakan pertuturan yang jelas dengan penggunaan bahasa yang sesuai. Kemahiran yang kedua ialah kemahiran menerima maklumat. Kemahiran menerima maklumat ataupun kemahiran mendengar penting dalam menjalinkan hubungan yang baik dengan pelajar. Dan yang terakhir sekali ialah komunikasi dua hala, di mana ianya menggalakkan interaksi antara guru dengan murid. Dan dalam pada masa yang sama, guru boleh merancang aktiviti yang memerlukan murid untuk bekerjasama dalam kumpulan dan membantu antara satu sama lain. Baiklah, sekarang saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan rutin bilik darjah. Rutin bilik darjah ini merujuk kepada aktiviti pengusahaan bilik darjah. Ia juga adalah satu prosedur yang tetap dan perlu dijalankan sebagai aktiviti harian bilik darjah. Rutin pengusahaan bilik darjah ini yang sistematik bukan hanya membentuk persekitaran bilik darjah yang kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran, tetapi ia juga untuk meningkatkan semangat kekitaan murid, keselamatan dan meningkatkan disiplin kendiri murid. Tambahan pula, ia akan menjimatkan tenaga guru dan murid dan memupuk sikap yang baik dalam diri murid seperti sifat kooperatif dan bertanggungjawab. Guru perlu menerangkan kepada murid tentang rutin bilik darjah pada awal tahun. Semua murid perlu faham dan jelas tentang rutin peraturan dan prosedur bilik darjah supaya mereka lebih dapat menjalankan tanggungjawab secara ikhlas dan sukarela. Contoh rutin bilik harian, rutin bilik darjah termasuklah mengambil kehadiran murid, menyusun kursi meja serta menyiapkan jadual bertugas. Seterusnya, jenis-jenis rutin bilik darjah. Antaranya rutin kelas. Seorang guru perlu mewujudkan persekitaran fizikal bilik darjah yang kondusif dan membuat beberapa peraturan dan prosedur asas bilik darjah untuk memudahkan proses pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Pengusahaan peraturan dan kebersihan bilik darjah juga bertujuan untuk menguatkan masalah disiplin dan memastikan bilik darjah berada dalam keadaan kondusif. Contoh rutin bilik darjah: mengurus kebersihan bilik darjah, menyapu, menyusun kursi dan meja, membersihkan papan tulis, membentuk peraturan dan jadual bertugas murid. Yang kedua, rutin pergerakan murid. Murid perlu tahu prosedur pergerakan dan dari satu aktiviti atau bilik darjah kepada yang lain. Contohnya, kebanyakan sekolah memerlukan murid untuk beratur sebelum pergi ke makmal sains, komputer, bengkel, kemahiran hidup dan lain-lain lah. Ini bertujuan untuk melatih murid agar murid lebih berdisiplin sewaktu bergerak ke makmal atau mengikuti sesuatu aktiviti di luar. Seterusnya, rutin yang terakhir ialah rutin pembelajaran. Rutin jenis ini berlaku pada setiap hari dan ini membantu menyokong aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Prosedur yang betul sewaktu menjalankan
rutin ini adalah penting dan murid harus melibatkan diri secara langsung. Contoh rutin ini adalah membuku latihan, mengagihkan buku dan lain-lain lagi lah. Seterusnya saya akan memberikan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan mengenai konsep disiplin bilik darjah. Di peringkat sekolah, disiplin merupakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan kepada semua pelajar untuk menjaga tingkah laku baik mereka dengan dua cara. Yang pertama adalah kita boleh memberi ganjaran kepada mereka, dan yang kedua, kita memberi hukuman kepada mereka. Justru itu, disiplin merupakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan kepada pelajar untuk menjaga dan mengawal tingkah laku mereka semasa sesi pengajaran dan juga pembelajaran berlangsung. Bilik darjah yang berdisiplin boleh disamakan dengan sosioekonomi yang harmonis. Pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan sistematik, lancar dan juga teratur tanpa sebarang gangguan. Terdapat 4 jenis disiplin. Yang pertama, disiplin antara guru. Yang kedua, disiplin arahan kerja. Yang ketiga, disiplin arahan kumpulan. Dan yang terakhir adalah disiplin arahan diri sendiri. Kita pergi kepada disiplin yang pertama, iaitu disiplin antara guru. Guru bertanggungjawab menentukan peraturan-peraturan yang ada dalam kelas dan pelajar, dan memastikan pelajar mengikuti arahan tersebut. Melalui disiplin antara guru, guru mempunyai kuasa mutlak untuk kawalan, arahan pengkhususan dan juga hukuman mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kita pergi kepada yang ketiga, iaitu disiplin arahan kumpulan. Nak dijanjikan cerita, dalam kelas terdapat 15 orang pelajar. Guru akan memecahkan kepada 3 kumpulan, iaitu kumpulan A, kumpulan B dan juga kumpulan C. Setiap kumpulan mempunyai 5 orang ahli. Daripada 5 orang ahli tersebut, guru akan memilih 1 ketua. Maka ada 3 ketua, iaitu ketua kumpulan A, ketua kumpulan B dan juga ketua kumpulan C. Guru perlu memberi bimbingan kepada ketiga-tiga ahli kumpulan ini supaya ahli-ahli kumpulan mereka akan mempercayai ketua mereka sendiri. Dengan bimbingan, ketua juga akan mempunyai mental yang kental dan tidak emosi apabila dicemuh oleh ahli-ahli kumpulan mereka. Sebagai contoh, kumpulan A, ketua kumpulan mereka salah mengajar dalam subjek bahasa Inggeris, dan ahli-ahli kumpulan mereka akan marah kepada ketua kumpulan mereka. Ketua kumpulan tidak boleh stres dan juga cemas dan perlu menjadi profesional, dan tidaklah berlaku pergaduhan. Ketua kumpulan tidak boleh mengugut pelajar dengan cara macam tu. Ketua kumpulan perlulah profesional. Kenapa mereka profesional? Kerana bimbingan oleh seorang guru tersebut. Kita pergi pada yang keempat dan juga yang terakhir, iaitu disiplin arahan diri. Disiplin ini adalah terhadap diri sendiri. Selalunya pelajar akan mempunyai disiplin diri selepas capai tahap kematangan. Tapi tak semua pelajar macam tu. Ada juga yang perlu bimbingan guru dan juga latihan untuk mendisiplinkan diri sendiri. Guru juga perlu memberi bimbingan kepada pelajar yang tidak mendisiplinkan diri semasa proses kematangan, iaitu menerangkan kepada mereka apa itu kelebihan dan kebaikan peraturan, hormat menghormati, bertoleransi, bertimbang rasa dan juga bekerjasama. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, baiklah, saya akan meneruskan pembentangan punca masalah disiplin di dalam bilik darjah. Masalah disiplin di dalam bilik darjah ini selalunya berpunca daripada kebosanan para pelajar yang berada di dalam bilik darjah tersebut.
Kebosanan ini pula akibat daripada guru gagal menyediakan aktiviti yang menarik, mencabar dan sesuai dengan tahap pencapaian para pelajar yang berada di dalam bilik darjah. Seterusnya, pengurusan guru yang lemah juga turut menyumbang kepada kebosanan para pelajar yang berada di dalam bilik darjah tersebut. Contohnya seperti bahan bantu visual yang tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan masa terbuang dan pelajar akan merasa bosan, mengakibatkan masalah disiplin akan berlaku pada masa itu. Seterusnya, jenis masalah disiplin. Jenis masalah disiplin ini dapat dikategorikan 4 kategori seperti jenayah, kelakuan negatif, membolos dan menipu. Bagi kategori jenayah seperti merosakkan harta benda sekolah, mencuri, berjudi, berlawan, memeras ugut, menyertai kongsi gelap, penyalahgunaan dadah dan menumbuk guru. Manakala kelakuan negatif pula seperti berambut panjang, memakai kasut dan stokin berwarna yang melanggar peraturan sekolah, panjang kuku dan sebagainya. Manakala membolos pula seperti ponteng kelas, ponteng sekolah, ponteng aktiviti ke kurikulum, datang lambat ke sekolah dan makan di kantin pada masa proses PDP sedang dijalankan. Dan manakala menipu pula seperti meniru dalam ujian atau peperiksaan, menyalin kerja murid lain dan tidak menghantar buku latihan untuk diperiksa oleh guru. Okey, baiklah, seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Muhammad Shuaib. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan dengan cara-cara menangani masalah disiplin di dalam bilik darjah. Cara-cara ini terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, amaran konstruktif, yang kedua, hukuman dan yang ketiga, pencegahan salah laku. Yang pertama, iaitu amaran konstruktif. Prosedur pelaksanaan cara ini ialah yang pertama, keberkesanan bergantung kepada apa dan bagaimana ia diperkatakan. Yang kedua, mendapatkan perhatian pelajar dan menegaskan bahawa ini adalah amaran. Yang ketiga, menjelaskan tingkah laku yang diingini secara eksplisit. Yang keempat, menjelaskan tindakan yang disediakan bagi pelajar yang tidak memberi kerjasama. Yang kelima, amaran yang diberikan perlu ringkas dan mudah difahami. Yang keenam, meneruskan pengajaran serta memberi pujian kepada pelajar yang memberi kerjasama. Yang ketujuh, memberi pujian kepada pelajar yang bermasalah apabila mereka mula menunjukkan perubahan tingkah laku. Dan yang terakhir ialah amaran yang diberikan kepada pelajar hanyalah sekali. Cara yang kedua pula ialah hukuman. Contoh hukuman yang boleh dilaksanakan ialah yang pertama, menarik balik keistimewaan yang dimiliki oleh pelajar tersebut. Yang kedua, mengasingkan dari pelajar-pelajar yang lain. Yang ketiga, memecat pelajar dari jawatan yang disandang. Yang keempat pula ialah menambah beban tugasan kepada pelajar yang tidak berdisiplin. Yang terakhir, menggantung persekolahan sekiranya pelajar tersebut melakukan masalah disiplin yang berat. Cara yang terakhir ialah pencegahan salah laku. Pencegahan salah laku ini terbahagi kepada 2, iaitu susun atur tempat duduk dan prihatin terhadap pelajar. Susun atur tempat duduk. Sebagai seorang guru, kita bertanggungjawab dalam menyusun atur tempat duduk pelajar. Guru haruslah menyusun atur tempat duduk yang membolehkan seseorang guru itu dapat memerhati tingkah laku pelajar sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. Bagi prihatin terhadap pelajar pula ialah guru haruslah membuat tinjauan di seluruh bilik darjah dari masa ke semasa bagi memerhati sama ada pelajar mempunyai masalah berkaitan dengan tugasan yang diberikan. Yang kedua, guru haruslah sentiasa bertanya kepada pelajar berkaitan dengan perkembangan mereka. Guru juga perlu mengambil berat tentang permasalahan yang dihadapi oleh pelajar seperti masalah yang melibatkan keluarga, rakan sebaya dan juga masyarakat.